A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dalam bahagian yang pertama mengenai wahdatul wujud telah pun saya terangkan latar belakang sejarah pemikiran akidah yang berkaitan dengan hululiyah, pahaman hululiyah ittihadiyah, dan bagaimana sikap Ibnu Arabi tentang kedua-dua kepahaman hululiyah dan ittihadiyah tersebut, bahawa beliau menolak dua-dua kepahaman tersebut. Kerana itu tidak munasabah kalau Ibnu Arabi bila mengutarakan konsep wahdatul wujud dengan makna yang sama. Tentu konsep wahdatul wujud yang diutarakan oleh beliau seperti yang saya telah tegaskan, tentunya bermaksud wahdatul wujudullah seperti yang telah diterangkan oleh Syekh Abdul Wahab Syarani dan dijelaskan lagi oleh Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Pada bahagian kedua ini saya ingin menjelaskan tentang dua tingkat ilmu tauhid, atau lebih umum dua tingkat ilmu dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun sabitun fil qalbi fadaka ilmun nafi wa ilmun fil lisan fadaka hujjatullah ala ibadi. Maksudnya Rasulullah menegaskan ilmu tentang Islam itu ada dua ilmu. Yang pertama, ilmu yang sabit, yang tetap di dalam hati, itulah ilmu nafi. Yang kedua, ilmu di lidah. Ilmu di lidah, maksud ilmu di lidah ini ialah ilmu yang pada akal. Ilmu di lidah itulah yang Allah akan jadikan ukuran di akhirat nanti untuk menentukan nasib seseorang, sekiranya baik dimasukkan ke dalam surga, sekiranya jahat dimasukkan ke neraka. Di dalam surah Takasur, ilmu dalam hati ini disebut sebagai ilmu yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Wahai gulungan manusia yang asyik mengumpulkan harta siang dan malam tanpa memikirkan hari akhirat, kalaulah kamu mempunyai ilmu yakin, nescaya kamu akan nampak neraka. Jadi dalam Quran disebut ilmu yakin yang disebut oleh Allah tersebut, inilah ilmu yang di dalam hati yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yakin atau ilmu di dalam hati ini, di dalam bidang ilmu tasawuf diistilahkan oleh ulama tasawuf dengan berbagai istilah. Yang terkenalnya ialah ma'rifah, ma'rifatullah. Jadi ma'rifah itulah ilmu yakin, itulah ilmu di dalam hati. Selain daripada ma'rifah, ada berbagai istilah lain seperti ilmu hakikat, ilmu wahbi, ilmu secara kurniaan daripada Allah, ilmu wahbi. Bukan wahabi, tapi ilmu wahbi, tak ada alif ni. Ilmu wahbi. Wahbi itu artinya kurniaan. Juga diistilahkan ilmu zauqi, min ulumiz zauqiyah. Juga diistilahkan ilmu kasyaf, al-ilmu al-kasfiyu, min ulum al-mukasyafah. Istilah-istilah ini semua sama, maknanya dengan makrifah, dengan ilmu yakin.
Ilmu pada akal ini tergolong dalam ilmu yang diusahakan oleh manusia, oleh hamba. Diistilahkan al-ulum al-kasbiyah. Adapun ilmu dalam hati atau makrifah tadi itu diistilahkan min ulum al-wahbiyah. Jadi ilmu pada akal tergolong dalam ilmu yang diusahakan oleh hamba. Alat yang digunakan ialah akal. Karena itu siapa yang cerdik akalnya, dia dapat menimba ilmu lebih banyak daripada berbanding dengan orang yang kurang cerdik akalnya. Tetapi ilmu mukasyafah atau ilmu zauqiyah atau ilmu wahbiyah itu secara kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran ada dicontohkan dua tingkat ilmu ni. Tapi sebelum itu saya tegaskan terlebih dahulu, ilmu yang pada akal yang berkaitan dengan mengenal Allah itu bila ada pada seorang maka ilmu tersebut boleh membina iman, mampu mewujudkan iman dalam hati orang tersebut. Tetapi dengan ilmu tersebut iman tidak boleh meningkat ke tingkat yakin. Hanya apabila seseorang itu dikurniakan Allah makrifah atau ilmu hakikat atau ilmu wahbi atau ilmu mukasyafah, barulah iman seseorang itu berjaya meningkat ke tingkat yakin. Contohnya yang jelas ialah perjalanan Nabi Allah Ibrahim dalam mengenal Allah, dalam konteks beliau berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaannya, iaitu di peringkat ilmu, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pun mempunyai ilmu tentang kodrat iradah Allah. Karena itu beliau sudah beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan orang yang mati. Tetapi beliau rasa iman beliau itu tidak boleh meningkat ke tingkat yakin. Karena itu beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim alaihissalam munajat, memohon, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengajaran kepada manusia. Wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Ibrahim alaihissalam menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku beriman karena aku dah ada ilmu tentang kodrat iradah engkau. Tetapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka mudah-mudahan hatiku akan jadi mutmainnah. Jadi ini berarti Nabi Ibrahim ingin meningkatkan ilmu ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga ilmu yang lebih tinggi ini atau ilmu yang tertinggi ini akan dapat menjadikan hatinya mutmainnah. Akhirnya permohonan Nabi Ibrahim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita gunakan ayat 75 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami ajarkan terus ke dalam hati Ibrahim alaihissalam resi-resi kami yang berada di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi seorang yang yakin. Berdasarkan ayat ini, Nabi Ibrahim telah dikurniakan oleh Allah ilmu yakin, dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Maka barulah iman Nabi Ibrahim disebut oleh Allah waliyakuna minal muqinin. Iman Nabi Ibrahim meningkat kepada yakin. Nabi Ibrahim menjadi salah seorang muqinin, orang-orang yang yakin. Mungkin kita perlu penjelasan, pencerahan yang lebih lanjut lagi, kerana mungkin ada yang mempersoalkan itu adalah Nabi Ibrahim itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Bagaimana pula kita umat Nabi Muhammad, orang biasa? Umat Nabi Muhammad SAW juga boleh mendapat kurniaan daripada Allah ilmu yakin atau ma'rifatullah, kerana Allah SWT sudah ceritakan dalam Quran supaya umat Nabi Muhammad mengenal Allah di peringkat yang tertinggi, supaya mereka dapat ilmu yakin, supaya mereka dapat ma'rifatullah, melihat resi Allah di alam malakut untuk mengenal Allah di peringkat tertinggi, supaya dapat ma'rifatullah. Ini bukan hanya untuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, tapi untuk seluruh orang yang beriman. Ayat 185 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Mengapakah manusia, khususnya orang-orang beriman itu, tidak mau melihat dengan pandangan ruh mereka terhadap resi-resi Allah yang berada di alam malakut, kejadian-kejadian yang terletak di kawasan langit dan kejadian-kejadian yang terletak di bahagian bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan ke dalam malakut tiap-tiap sesuatu kejadian yang Allah ciptakan. Ayat 185 ini secara langsung Allah perintah umat Nabi Muhammad supaya mengenal Allah dengan pandangan roh, menggunakan pandangan roh, melihat resi Allah di alam malakut, di seluruh alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, termasuklah alam malakut kejadian diri, seperti yang Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam alam malakut kejadian kamu, tidakkah kamu lihat dengan pandangan mata hati kamu atau pandangan roh kamu? Jadi dengan ini umat Nabi Muhammad juga, seluruh umat Nabi Muhammad juga diperintah oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk mengenal Allah di peringkat tertinggi, supaya mereka dikurniakan Allah ma'rifatullah atau hakikat ilmu hakikat Allah Subhanahu wa taala dan hakikat kejadian. Malahan di dalam Quran, sesudah Allah sebutkan begitu, Allah terangkan selanjutnya contoh sebagian umat Nabi Muhammad yang telah dikurniakan oleh Allah mereka berjaya melihat resi-resi Allah di alam malakut, iaitu satu golongan umat Nabi Muhammad yang Allah gelarkan dengan gelaran ulul albab. Cuba kita baca ayat 190 hingga 191 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat 190 Allah jelaskan bahawa golongan ulul albab telah dikurniakan oleh Allah melihat dengan pandangan roh mereka rahsia-rahsia Allah di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, dan dalam alam malakut peredaran masa, malam dan siang. Jadi dengan ini jelas ya, ulul albab telah dikurniakan oleh Allah ilmu mengenai Allah yang tertinggi, iaitu ma'rifatullah atau ilmu hakikat atau ilmu yakin. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan amalan yang diamalkan oleh golongan ulul albab yang membolehkan mereka berjaya dikurniakan oleh Allah melihat alam malakut dengan pandangan roh, iaitu amalannya ya mereka sentiasa zikir dan tafakur. Oleh kerana mereka sentiasa zikir dan tafakur yang berterusan, tentunya tidak sehari dua, tentunya makan masa yang lama. Tentu mereka duduk di satu tempat beramai-ramai, ada pimpinan. Tentu bila di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah lah yang mengajar mereka berzikir dan tafakur. Dengan zikir dan tafakur yang berterusan, bersungguh-sungguh, akhirnya Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh, lalu pandangan roh mereka dapat melihat alam malakut, kejadian langit dan di bumi, dan dalam peredaran dan alam malakut peredaran masa, malam dan siang. Daripada apa yang Allah ceritakan ini, berarti umat Nabi Muhammad juga diberi peluang seluas-luasnya oleh Allah untuk meningkatkan ilmu mereka daripada ilmu pada akal kepada ilmu dalam hati, daripada ilmu tauhid kepada ma'rifatullah dengan cara yang sama. Dan daripada sinilah timbulnya usaha ijtihad ulama tasawuf di bidang amalan zikir dan tafakur, yang akhirnya menimbulkan, mewujudkan apa yang diistilahkan at-turuq as-sufiyah, berbagai tarekat yang dicetuskan oleh para ulama tasawuf. Jadi tarekat-tarekat yang wujud dan diamalkan oleh masyarakat Islam di seluruh dunia adalah merupakan amalan zikir dan tafakur hasil daripada ijtihad para ulama tasawuf. Zikir dan tafakur yang diajar dalam apa juga tarekat, antara matlamatnya ialah untuk meningkatkan ilmu, daripada ilmu pada akal kepada ilmu dalam hati, daripada ilmu kepada ma'rifatullah. Selain daripada itu, untuk membersihkan hati, menanamkan sifat-sifat yang terpuji, dan membolehkan mereka benar-benar duduk dalam tauhid, menjadi golongan muwahhidin, golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjadi golongan as-sabiqun, menjadi golongan muqarrabun, seperti yang Allah sebut dalam ayat 10 surah Al-Waqi'ah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun, ketika turunnya ayat ini, ada sahabat yang tidak faham makna as-sabiqun. Lalu sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa makna as-sabiqun ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sebut,
as-sabiquna hum al-mufarriduna. Rasulullah jawab, as-sabiqun itu ialah mufarridun. Tapi sahabat yang mendengar jawapan Rasulullah pun tak faham. Lalu bertanya, siapa dia al-mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, az-zakirunallaha katsiran waz-zakiran. Al-mufarridun itu ialah orang lelaki dan perempuan yang membanyakkan zikrullah. Jadi bukan hanya seorang yang sentiasa zikir dan tafakkur seperti yang diajar dalam mana-mana tarikat akan dapat meningkatkan ilmunya ke tingkat makrifah, tapi juga akan dapat meningkatkan derajat mereka ke tingkat muqarrabun, seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat 10 hingga seterusnya dalam surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, seterusnya bagaimanakah pandangan Imam Ghazali mengenai usaha kita mendapatkan ma'rifatullah? Imam Ghazali yang memang sudah menceburkan diri di bidang ilmu tasawuf dan amalan tasawuf dan ilmu tasawuf selama 11 tahun. Beliau menghabiskan masa di Syria, duduk di Masjid Amawi selama 10 tahun, kemudian balik ke Baghdad lagi selama setahun, selama 11 tahun. Akhirnya beliau berjaya menyimpulkan pandangan beliau yang sangat berharga tentang ilmu dan makrifah. Kata beliau tentang makrifah, fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tuqsal bi ilmil kalam bal yakadu al-kalamu mani'an laha wa khijaban anha wa amma khusuluha bil mujahadah faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya, adapun ma'rifatullah, tadi sudah saya sebutkan ya, apa itu makrifah. Makrifah ni ialah ilmu mengenal Allah. Kalau makrifatullah itu ialah ilmu mengenal Allah di dalam hati. Bila Allah tingkatkan daripada akal ke dalam hati, itu menjadi makrifah. Jadi Imam tadi kata, fa makrifatullah, adapun makrifah wujudnya Allah, makrifah tentang sifat-sifat Allah, makrifah tentang perbuatan Allah atau af'alullah, la tuqsal bi ilmil kalam, tak akan tercapai menerusi belajar, terus belajar ilmu tauhid. Balil kalamu mani'an laha wa khijaban anha, bahkan siapa yang terus belajar mendalami ilmu tauhid dengan harapan untuk mendapatkan makrifatullah, dia akan terhalang dan terhijab daripada makrifatullah. Lalu di hujung kata-kata itu, kata-kata beliau menegaskan, wa amma khusuluha bil mujahadah, adapun untuk mendapatkan makrifatullah itu ialah dengan cara mujahadah. Kerana Allah telah berfirman dalam kitabnya Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Imam Ghazali gunakan ayat ini berdasarkan kepada tafsiran seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Terdapat para ulama yang menjelaskan bahawa Abdullah bin Abbas telah menafsirkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dengan tafsiran, dan mereka-mereka yang melakukan mujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nescaya kami akan hidayahkan jalan-jalan makrifah kami itu. Jadi Imam Ghazali bukan menggunakan tafsirannya sendiri, tapi beliau menggunakan tafsiran yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Selanjutnya, Imam Ghazali bukan hanya bercakap saja. Beliau contohkan
Kalau kita baca dalam kitab-kitab beliau, dalam Rasail Ghazaliyah, kita akan menemui penegasan beliau cara nak mendapatkan makrifah. Kata beliau, seseorang yang memang sudah layak, sudah sepatutnya untuk mendapatkan makrifatullah, hendaklah ambil wuduk, bersuci, pilih tempat yang sesuai, duduk berzikir dengan menyebut Allah, Allah, Allah berterusan. Ketika melakukan usaha zikir ini, solat hanya terhad kepada solat yang diwajibkan dan solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah saja. Sunat-sunat lain, solat sunat lain tak perlu nak dibuat. Terus saja kosongkan ingatan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diingat terus menerus. Kata Imam Ghazali, aku berbuat demikian selama 40 hari. Aku terasa aku dikurniakan oleh Allah satu ilmu yang dulunya aku tidak ada. Aku sambung lagi 40 hari. Aku rasa Allah kurniakan kepada aku satu ilmu yang dulunya tidak ada. Inilah kata Imam Ghazali. Maklumat ini boleh kita baca dalam banyak tulisan beliau. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad pun ada, tak salah saya. Malahan Imam Ghazali menegaskan, para Nabi dan Rasul, para wali-wali Allah juga menggunakan kaedah ini dalam mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang berterusan berhari-hari seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali ini di akhir zaman sekarang ini, amalan ini dikenali dengan amalan uzlah dan khalwat. Kalau dalam masyarakat Malaysia dan Indonesia dikenali dengan amalan bersuluk. Tapi mengenai amalan tersebut kita tangguhkan dulu. Satu masa nanti boleh kita terangkan. Kita tumpukan kepada dua jenis ilmu mengenal Allah, iaitu ilmu tauhid dan ma'rifatullah. Kita cuba lihat wahdatul wujud yang dikonsepkan oleh Ibnu Arabi ini terletak di mana? Adakah terletak pada ilmu pada akal ke, ataupun terletak di tingkat ilmu dalam hati? Tentunya wahdatul wujud ini termasuk dalam kumpulan ma'rifatullah, bukan kumpulan ilmu pada akal. Pandangan kita, tumpuan kita kepada dua tingkat ilmu ini sangat penting untuk memahami konsep wahdatul wujud. Saya tegaskan lagi, ilmu pada akal dengan ilmu dalam hati itu jauh bezanya. Karena ilmu pada akal itu kita boleh usahakan, kita boleh fikirkan. Yang cerdik dapat ilmu yang banyak. Sebab itu dalam peperiksaan di mana-mana, kelas di universiti, yang cerdik nombor 1. Yang cerdik mungkin jadi profesor, dapat ijazah BA, MA sampai PhD bidang akidah. Tapi yang kurang cerdik, sekolah menengah pun tak lulus. Kalau pergi universiti dapat BA, nak buat ijazah MA pun tak daya. Tetapi sebaliknya, ma'rifatullah ini kurniaan daripada Allah. Orang-orang yang cerdik biasanya terhijab. Sebab Syekh Abu Hasan Syazali pernah menegaskan, aksarun nasi hijaban al ulama.
subhana man khajabal ulama bi ulumihim. Orang yang beriman yang dihijab oleh Allah daripada ilmu yang baik-baik, daripada makrifatullah, ialah ulama. Maha suci Allah yang menghijab ulama dengan ilmu mereka sendiri. Ini kata-kata Abu Hasan Sazali ini memang betul. Sebab seseorang ulama yang sudah mahir di bidang tauhid tentulah merasa apa lagi yang aku nak belajar. Semua kitab dah aku baca. Aku dah dapat ijazah PhD di bidang akidah. Apa lagi yang kurang? Tapi orang-orang yang kurang ilmu, ada ilmu tapi kurang, mereka inilah yang mengharap daripada Allah supaya ditingkatkan ilmunya. Karena mereka ini mengharap, maka tidak ada hijab ilmu. Maka orang-orang seperti inilah yang banyak dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Sebab itu setengah ulama menggunakan dalil secara isyari. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanya saja zakat itu yang diberikan oleh orang kaya itu untuk orang yang fakir dan miskin. Para ulama tasawuf menggunakan ayat ini sebagai dalil secara isyari. Mereka menegaskan kalau pemberian Allah yang berhak menerima orang yang rasa fakir dan miskin kepada Allah. Kalau dalam konteks ilmu, sesiapa saja yang merasa fakir dan miskin tentang ilmu, meringih-ringih minta Allah tambahkan ilmu, orang inilah yang Allah akan bagi. Tapi kalau seseorang yang merasa sudah berilmu kerana dah ada PhD dan sebagainya, Allah tak akan bagi sebab dia merasa kaya dengan ilmu. Jadi secara isyari kalau zakat itu pemberian orang kaya kepada orang fakir miskin, maka begitulah pemberian Allah itu akan berlaku kepada orang yang miskin. Orang-orang yang merasa miskin ilmu, fakir ilmu, meringi-ringi minta kepada Allah, orang inilah yang akan diberikan oleh Allah. Sebab itu kita dapati dalam masyarakat Madani sekarang ini, orang yang belajar ilmu tasawuf bertarekat ini orang biasa. Para ulama jarang nak bertarekat. Sebab tarekat ini hanya zikir saja. Sedang maksud zikir itu mereka tak tahu. Di dalam Quran, ulul albab sentiasa zikir dan tafakur, ilmu mereka ditingkatkan oleh Allah kepada ma'rifatullah. Ini yang mereka tak tahu. InsyaAllah satu masa nanti kita lihat bagaimana kehebatan hamba-hamba Allah yang digelarkan oleh Allah sebagai golongan ulul albab. Jadi pada hari ini kita simpulkan bahawa konsep wahdatul wujud itu ialah tergolong dalam ma'rifatullah, tergolong dalam ilmu hakikat, tergolong dalam ilmu yakin, bukan ilmu biasa yang pada akal. Majoriti orang yang tak faham dan menentang, menyalah-nyalahkan konsep wahdatul wujud ini terdiri pada orang yang hanya ada ilmu pada akal, tidak ada ilmu dalam hati. Jadi mereka yang menyalahkan, menolak konsep wahdatul wujud ini, menyesatkan konsep wahdatul wujud ini, mereka ni ilmu mereka pada akal saja. Memanglah kalau mereka gunakan ilmu pada akal seperti yang ada pada mereka, mereka akan nampak wahdatul wujud ni salah.
wahdatul wujud pantheism, wahdatul wujud ni ittihadiyah hululiyah. Tapi bagi mereka yang telah dikurniakan oleh ma'rifatullah, mereka nampak kebenaran wahdatul wujud seperti yang diucapkan oleh Syekh Abdul Wahab Syarani, wahdatul wujudullah, ditegaskan oleh Dr. Abdul Khadim Mahmud, wahdatul wujudullah. Jadi saya fikir setakat ini dulu kita nampak kesimpulannya dari sudut ilmu, wahdatul wujud ini tergolong dalam golongan ilmu yakin, tergolong dalam golongan ma'rifatullah. Tapi yang sangat gemar membahaskannya, menyesatkannya, orang yang hanya ada ilmu pada akal. Karena itu mereka tak nampak kebenarannya. InsyaAllah dalam keterangan yang seterusnya, bahagian yang ketiga, saya akan terangkan siapa dia di antara ulama yang pro dan kontra tentang wahdatul wujud. Sekian aja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.